Waalaikumsalam bahagia, kembali semula untuk kita menyaksikan antara kawasan yang menarik di Johor Bahru, khususnya hutan bandar yang terletak di Majlis Bandaraya Johor Bahru yang sememangnya menjadi antara lokasi pilihan untuk penggemar-penggemar makanan yang pelbagai di negeri Johor, yang pastinya menjadi tumpuan di Jalan Tasik Utara, Kolam Air. Dan pastinya hari yang ke-6 dalam saingan Hoki Piala Sultan Johor jemputan bawah 21 tahun terus menjadi tumpuan apabila memasuki fasa peringkat separuh akhir. Begitu juga dengan penentuan tempat ke-7 dan ke-8 selepas kedua-dua pasukan Afrika Selatan dan juga Malaysia tewas di klasifikasi 5 hingga 8. Dalam aksi yang sememangnya cukup menarik untuk kedua pasukan, bagi Malaysia mengharapkan kemenangan yang pertama dalam tamasya ataupun kejohanan kali ini. Tidak ketinggalan juga buat anak-anak buah Guy Elliott yang masih lagi belum meraih sebarang kemenangan dari 4 perlawanan sebelum ini. Malaysia menamatkan aksi di peringkat kumpulan B untuk berada di kedudukan yang keempat selepas tewas 3 perlawanan. Hanya 5 jaringan dihasilkan dan 9 kali dibolusi berbanding pasukan Afrika Selatan yang berjaya meledak dengan 2 jaringan dan dibolusi sebanyak 12 gol sepanjang 3 perlawanan di peringkat kumpulan. Bagi Malaysia pastinya mengharapkan gandingan di bahagian pertahanan Faris Harizan, kapten pasukan, Andy Wafian, Ahmad Suhaimi serta Wan Muhammad Najmi untuk memastikan benteng Malaysia mampu untuk bertahan bersama Rafaizul selaku penjaga gol. Terdapat 3 pertukaran yang dilakukan oleh kamp Malaysia berbanding perlawanan sebelum ini, di mana Khairul Nurizam dan juga Danish Aiman tidak diletakkan dalam senarai permulaan. Namun begitu, Malaysia yang mengharapkan serangan awal, namun sebaliknya terjadi apabila Afrika Selatan menerusi Forestier berjaya untuk melakukan umpanan. Namun begitu, Rafaizul berjaya menyelamatkan pintu gol Malaysia. Dan Rafaizul sekali lagi cemerlang pada minit ke-5 apabila beliau berjaya untuk menolak keluar hasil percubaan yang dia lakukan oleh pasukan Afrika Selatan. Dan pada minit ke-10 akhirnya kubu Malaysia berjaya dibolusi menerusi jaringan yang dilakukan oleh Winston Batch selepas beliau mengumpannya kepada Wiwi Mbata untuk menghasilkan gol keempat Afrika Selatan dalam kejohanan ini. Malaysia berjaya untuk menyamakan kedudukan pada minit ke-12. Hasil hantaran lintang dari Najmi yang dibias oleh Akilullah bagi membolehkan Malaysia mengikat kedudukan 1-1 sekaligus menewaskan Fawaz dan juga Nikek di pintu gol. Dan Malaysia juga berpeluang untuk mendapatkan pukulan sudut penalti, namun kesilapan Trapper menyelamatkan gawang Afrika Selatan, dan Malaysia sekali-sekala terus diuji oleh barisan pemain-pemain Afrika Selatan. Namun begitu, sekali lagi Rafaizul berjaya menidakkan beberapa peluang yang dimiliki oleh pasukan lawan. Dan selepas itu Afrika Selatan terus cuba menghukum gawang Malaysia pada minit ke-23 dan mereka akhirnya menghadiahkan Malaysia pukulan sudut penalti yang menyaksikan bagaimana percubaan yang dilakukan oleh pemain Malaysia, khususnya bekas anak kepada pemain kebangsaan, gagal untuk mendapatkan jaringan Malaysia. Namun begitu, Afrika Selatan sekali-sekala cuba menguji gawang Malaysia, namun sekali lagi Rafaizul tidak cemerlang untuk menangkis serangan yang cuba dilakukan oleh pemain Afrika Selatan. Secara keseluruhan, permainan corak permainan Malaysia jauh berbeza dan sememangnya semakin baik dari satu perlawanan ke satu perlawanan. Namun begitu, Malaysia berjaya untuk mendapatkan gol dalam perlawanan ini untuk jaringan penyamaan pada minit ke-12. Menerusi gerakan yang dilakukan sebelum itu dan seterusnya memperlihatkan bagaimana Malaysia terus tidak cemerlang untuk mendapatkan jaringan yang ketiga. Dan selepas itu, 2 line kad hijau yang dilayangkan kepada pemain Afrika Selatan dan juga Malaysia, yang menyaksikan bagaimana tindakan itu tidak mencatkan impian Malaysia untuk terus menambah jaringan. Dan dengan pukulan sudut penalti memperlihatkan sekali lagi bagaimana penjaga gol Afrika Selatan tidak cemerlang sebelum pasukan Afrika Selatan berjaya untuk merobek gawang Malaysia menerusi jaringan pertama peribadi Forestier dalam kejohanan ini. Dan jaringan itu jelas memberikan semangat juang kepada Afrika Selatan untuk mendapatkan kemenangan pertama dalam perlawanan ini. Namun begitu, sekali-sekala Malaysia berjaya untuk mendapatkan peluang, namun percubaan yang
yang dilakukan oleh kapten pasukan Malaysia sedikit tersasar di sebelah kiri pintu gol pasukan Afrika Selatan. Dan serangan pantas yang dilakukan oleh Afrika Selatan sekali lagi ditindakkan oleh Rafaizul apabila berjaya menepis keluar pukulan kencang yang terus dilakukan oleh pemain Afrika Selatan untuk perlawanan di separuh masa yang kedua. Dan Malaysia terus berjaya untuk menambah jaringan melalui Harith Osman selepas Poki Kamal melakukan bantuan dan seterusnya. Jaringan pada minit ke-39 terus meletakkan Malaysia di depan bagi memastikan ajak Malaysia untuk kemenangan dan seterusnya berjaya meraih memperbaiki kedudukan dari tempat terakhir pada edisi lalu ke kedudukan ke-7. Selepas itu berapa peluang Malaysia untuk menggunakan hikmat Irfan Samsudin, namun akhirnya Malaysia berjaya untuk mendapatkan kemenangan pada kejohanan kali ini. Dan lebih penting kita menyaksikan bagaimana Wan Muhammad Najmi dinobatkan sebagai pemain terbaik perlawanan. Untuk saya dah clear daripada awal press saya dah cakap memang SOJC ni kita punya final phase untuk kita rectify kelemahan-kelemahan kita, and bagus ni kita dapat main dengan yang cakap tim yang ada quality lah, which is kita tak boleh dapat kalau kita training kat KL pun. Only thing kita boleh dapat game yang quality dengan kalau kita main dengan pasukan senior. And I think secara keseluruhan antara ruang-ruang yang kita perlu perbetulkan adalah kita sini goal scoring, which is hari ni pun nampak bagus sebab kita nampak kita punya penyerang tu dah nampak orang cakap lapar untuk nak jaringkan gol. Everyone demand untuk nak score goal, which is good sign. And of course kita kena betulkan dari segi PC attack and PC defend, and kita kena lebih disiplin dari struktur bertahan. Sebab kalau kita tengok 5 game kita main, kita membenarkan pihak lawan dengan mudah masuk dalam kawasan D, and kita bagi penalty corner dengan mudah. So elemen-elemen ni, area ni kita kena orang cakap tampung, kita kena perbetulkan. Kita ada 2 minggu setengah lagi sebelum Junior World Cup, yang kita kena betul-betul ready untuk kita punya pesaing dekat Junior World Cup nanti lah. Jadi dengan keputusan 3-2, Malaysia berjaya untuk menduduki tangga yang ke-7. Pertemuan separuh akhir pertama ibarat buku bertemu ruas apabila pasukan yang menghuni di ranking kedua dunia iaitu pasukan Jerman berdepan dengan pasukan India, di mana Jerman menamatkan aksi di peringkat kumpulan A dengan kedudukan tempat kedua biarpun berkongsi 7 mata namun dipisahkan dengan perbezaan jaringan. Pun begitu, India yang merupakan juara kumpulan A hasil 2 kemenangan dan 1 seri menghasilkan 12 jaringan dan 6 kali bolos, terus mengungguli kumpulan tersebut untuk mengatasi Pakistan juga dengan perbezaan jaringan, di mana perbezaan gol yang dihasilkan oleh pasukan India adalah 6 berbanding 2 untuk Pakistan untuk berada di kedudukan yang kedua. Bagi pasukan Jerman, pastinya mereka cuba untuk merapatkan jurang head to head ataupun rekod pertemuan buat kali ke-13 selepas dalam 12 perlawanan sebelum ini 6 kali dimenangi oleh pasukan India dan 5 untuk pasukan Jerman, di mana dalam 2 pertemuan terakhir diungguli oleh pasukan Jerman di kejohanan jemputan 4 negara yang berlangsung di Düsseldorf di Jerman. Bagi pasukan India, mereka meletakkan pemain senarai yang sama sebagai pada perlawanan terakhir peringkat kumpulan, dengan mereka mengharapkan Mohit mampu untuk mengemudi benteng pertahanan India bersama Rohit, Amir Ali dan juga Sukhvinder. Namun begitu, bagi anak-anak buah Hein van Eyck pasti mengharapkan jentera serangan mereka iaitu Florence Sperling, Nicholas Brandons dan juga Michel Struthoff mampu untuk meledak. Dan bagaimanapun pasukan India hampir mendapatkan jaringan awal apabila sentuhan yang dilakukan oleh 2 pemain mereka hampir-hampir untuk mendapatkan jaringan, termasuk usaha dari Angget Bir pada 1 minit yang pertama. Namun selepas itu pasukan Jerman berjaya untuk mulakan gerakan apabila serangan balas dari Ben Hashbash berjaya dihalang oleh Mohit dan sekaligus menyelamatkan gawang pasukan India dari revolusi di awal permainan ini.
Dan selepas itu Jerman terus menggandakan asakan, dan kali ini menyaksikan bagaimana sentuhan yang dilakukan oleh pemain-pemain Jerman dalam kawasan D gagal untuk menewaskan Mohit dalam 5 minit yang pertama. Antara percubaan berbisa untuk pasukan Jerman pastinya menerusi Poliarik. Namun selepas memperlihatkan bagaimana pelbagai usaha dilakukan oleh pasukan Jerman, akhirnya kebutuhan jaringan berjaya diatasi pada minit ke-16 apabila jaringan Christian France untuk menewaskan dua pertahanan India iaitu Rajinder Singh dan juga Amandip Lakra yang gagal mengeluarkan bola dari kawasan berbahaya. Dan selepas itu India hampir dihukum buat kali yang kedua. Namun begitu, hantaran yang dibuat oleh Pierre Hendrick berjaya diselamatkan oleh penjaga gol India. Tidak cukup dengan itu, pelbagai usaha dilakukan termasuk dengan pukulan sudut penalti yang memperlihatkan bagaimana jaringan dari Nikas Berens boleh meletakkan pasukan India dihukum dengan 0-2 pada minit ke-29. Jadi aksi di separuh masa yang pertama menyaksikan bagaimana pasukan India ketinggalan dengan 0-2. Biarpun India cuba bangkit di suku yang ketiga dengan pelbagai percubaan, namun begitu penjaga gol bagi pasukan Jerman, Joshua Onyiyu, berjaya untuk melidakkan peluang tersebut. Bagaimanapun India berjaya untuk mendapatkan jaringan yang pertama menerusi Amandip Lakra menerusi pukulan sudut penalti pada minit ke-35. Dari India cuba bangkit, pasukan Jerman menggandakan asakan, namun Lian Hoderman hampir menambah duka untuk jaringan ketiga Jerman tetapi tersasar dari pintu gol. Namun begitu berselang beberapa minit seterusnya menyaksikan bagaimana Pierre Hendricks berjaya meletakkan pasukan Jerman dengan kedudukan 3-1 biarpun mereka kehilangan seorang pemain pada minit ke-42 selepas Florence Sperling dilayangkan kad hijau. Dan tidak cukup dengan jaringan ketiga, jaringan keempat menyusul berselang 2 minit berikutnya menerusi Nikas Berens, hasil jaringan padang yang terhasil pada perlawanan di suku yang penghujung suku yang ketiga. Dan di suku yang keempat, pasukan India terus dihukum dengan jaringan yang cukup menarik dihasilkan oleh Pierre Hendricks yang merupakan jaringan kedua pribadinya dalam perlawanan ini pada minit ke-48 untuk mengukuhkan kedudukan Jerman dengan 5-1. Sambil itu Florence Sperling berjaya menghukum benteng pertahanan pasukan India. Hasil hantaran di near post dan seterusnya mudah menolak masuk untuk meletakkan Jerman 6-1 mengatasi pasukan India. Pun begitu India cuba bangkit dan akhirnya mereka berjaya untuk mendapatkan jaringan hasil pukulan sudut penalti yang dihasilkan oleh Rohit pada minit ke-60. Jika sebelum itu Uttam Singh berjaya mendapatkan jaringan kedua mereka untuk mengakhiri saingan di peringkat separuh akhir yang memperlihatkan bagaimana juara pertahanan India gagal untuk melangkah ke final selepas tewas dengan keputusan 6-3 kepada pasukan Jerman. Yes, we are very happy with the win and especially with the progress we've shown. Especially during this game, we've noticed that we hadn't scored a single goal in the first quarter, conceded a goal in every first quarter, so our main focus today was to play a little bit more controlled from the beginning. I think we did that very well, got ourselves into the game, so I think the progress in the tournament is good. What we take from this game is that we have to start a lot better than we did the last couple of games, because that way we can control the game, and over our fitness and our game control, we're able to score goals in the second and third quarter. I think we're today a little bit lucky with the man marking of India in the moment that we were one man down, and we were able to score a goal that changed momentum to our side, and I think that broke the game open. I'm very happy with how the boys are developing.
and I think we're slowly getting to a level that we're ready to play a big final tomorrow. Dan inilah statistik keseluruhan yang menyaksikan bagaimana penguasa 59% memihak kepada pasukan Jerman dengan keputusan 6 berbalas 3. Satu lagi aksi di peringkat separuh akhir kedua mempertemukan juara kumpulan A iaitu Australia yang mengekalkan kedudukan ataupun kubu terkuatnya apabila mereka hanya dibulusi sebanyak 2 kali berbanding 9 jaringan berbanding dengan pasukan Pakistan yang menghasilkan 9 jaringan dan dibulusi sebanyak 7 kali dalam kumpulan B. Aksi yang pastinya menarik bagi pasukan Pakistan kali terakhir mereka berjaya mara ke final adalah pada edisi ke-6. Namun begitu, sebelum itu, kedudukan terbaik mereka adalah posisi ke-4 pada 2012. Bagi Pakistan, mereka pastinya mengharapkan rekod pertemuan yang memihak kepada pasukan Australia kerana dari 17 pertemuan, 12 dimenangi oleh pasukan The Buras berbanding 2 kemenangan yang dimiliki oleh pasukan Pakistan sepanjang 17 rekod pertemuan di antara kedua pasukan dan 3 kali berkesudahan dengan keputusan seri. Dalam aksi ini pastinya Pakistan menjanjikan satu persaingan menarik selepas mereka diberikan peluang untuk beraksi kali pertama sebagai pasukan senior pada kejohanan Piala Sultan Azlan Shah pada tahun lalu. Dan bagi pasukan Pakistan, mereka mengharapkan gandingan di bahagian hadapan melalui Hanan Shahid, Abdul Rahman serta Abdul Qayyum mampu digalas untuk memastikan hasrat mereka bagi mengulangi kejayaan pada 2016 untuk mara ke final dapat dilaksanakan. Sambil itu bagi pasukan Australia pula, mereka muncul juara sebanyak 2 kali pada edisi ke-16 dan juga 2017 mengharapkan aksi final tahun lalu tewas kepada India akan terus memastikan mereka berada di pentas final. Bagi pasukan JSTC ini, mereka mengharapkan Brodie Foster, Cooper Burns dan juga Marais mampu untuk menggalas tugas bagi menghasilkan jaringan awal. Namun antara peluang terbaik dimiliki oleh pasukan Australia namun digagalkan oleh penjaga gol Pakistan Ali Raza yang beraksi cemerlang. Sepanjang permainan ini menyaksikan bagaimana kedua pasukan silih berganti untuk menguji gawang pintu gol masing-masing, namun hanya setar penjudah dalam kawasan D belum ditemui. Bagi India, bagi pasukan Pakistan yang seri dengan pasukan India di peringkat kumpulan, mengharapkan mereka mampu untuk memenangi perlawanan ini dengan gerakan dari baseline, namun tidak ada sebarang rakan di depan pintu gol mampu untuk menyambut kemas. Pun begitu peluang terbaik hadir untuk pasukan Australia apabila ledakan dari Cooper Burns membolehkan Australia mendahului pada minit ke-18 menerusi jaringan padang. Pukulan reverse hit yang dilakukan oleh Burns jelas gagal untuk diatasi oleh Ali Raza bagi membolehkan Australia berjaya mendapatkan jaringan yang pertama. Dan selepas itu, pelbagai percubaan yang berjaya dihasilkan oleh pasukan The Buras. Namun kedudukan pemain-pemain Pakistan yang menggunakan apa saja kaedah untuk memastikan gawang mereka tidak dibulusi buat kali yang kedua. Peluang terbaik untuk pasukan Pakistan. Mereka kerap menggunakan kapten pasukan untuk menguji gawang, namun jelas Hanan Shahid masih belum berupaya untuk menewaskan Max Lakin di pintu gol pasukan Australia. Namun begitu berselang 1 minit sebelum berakhir separuh masa yang pertama, Brodie Foster berjaya untuk melakukan ledakan gol kedua sekali lagi melalui jaringan padang pada minit ke-29, sekaligus menyukarkan
pasukan Pakistan untuk bangkit di penghujung permainan separuh masa yang pertama. Dan perlawanan bersambung di separuh masa kedua, suku ketiga. Memperlihatkan bagaimana di awal saingan pasukan Pakistan terus berusaha untuk mendapatkan jaringan. Namun begitu sekali lagi sentuhan di dalam kawasan D sukar untuk ditemui, dan memperlihatkan bagaimana Abdul Rahman di layangan kad hijau merupakan kad amaran pertama pada minit ke-35 untuk pasukan Pakistan. Aksi di suku yang kedua memperlihatkan bagaimana pasukan Pakistan yang pastinya cuba bangkit untuk mendapatkan jaringan pertama, tapi sekali-sekala serangan balas yang dibuat oleh anak-anak buah Jay Stacey hampir mampu untuk mendapatkan jaringan yang ketiga buat pasukan Australia. Australia juga berpeluang untuk menambah jaringan melalui bukan sudut penalti, namun kesilapan Trapper dan juga Flicker sekaligus menyelamatkan pintu gol pasukan Pakistan dari berurusi buat kali yang ketiga. Bagi Pakistan, mereka menggunakan setiap ruang yang ada dan mengharapkan Abdul Rahman serta Hanan mampu untuk menambah jaringan. Namun begitu, Australia yang sekali-sekala berpeluang untuk menambah jaringan hampir berjaya menghukum pintu gol pasukan Pakistan. Namun penjaga gol mereka Ali Raza terus bertindak cemerlang untuk melidakkan jaringan tersebut. Bagi Pakistan, mereka sekali-sekala mendapatkan peluang dengan pemain berada di belakang tahanan lawan, dan akhirnya jaringan pada minit ke-59 membolehkan Syahid Hanan merapatkan juran jaringan di penghujung suku yang ketiga ini. Dan selepas itu pasukan Pakistan terus menggandakan rasakan, namun mereka terpaksa berpuas hati apabila kecundang dengan 1-2 kepada pasukan Australia. Dengan kemenangan ini, aksi final membabitkan pasukan Jerman berdepan dengan pasukan Australia dalam penentuan kejuaraan edisi yang ke-11 ini.